Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran kita berkenaan dengan kaedah asas bahasa kitab suci Al-Quranul Karim. Jadi kita sudah melalui sejak pada awal pembelajaran kaedah kata dasar yang kebanyakannya kita menekankan berkenaan dengan kata kerja. Pada hari ini kita akan membincangkan satu perkara yang penting juga di dalam pembelajaran bahasa Al-Quran ini, iaitu bagaimana kita nak membezakan kata kerja yang kita belajar sebelum ni, iaitu kata kerja mudhari', kata kerja madhi, amar dan sebagainya, dengan kata nama biasa. Kata nama biasa maksudnya nama orang, nama tempat dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu permasalahan besar juga di dalam pembelajaran bahasa kitab suci ni. Apabila kita dah melalui dan sudah menghadam kita kata wazan kata kerja ini, wazan kata kerja yang kita belajar sebelum ini, iaitu madhi, mudhari', amar, dan wazan dia, bentuk-bentuk dia, di mana ada yang huruf illah, ada yang tak huruf illah, ada yang ada yang berganda dan sebagainya, dan bagaimana perkataan-perkataan wazan-wazan ini atau perkataan ini yang apabila dimasuki oleh pelaku, dia akan terbentuk dengan cara ni, dengan cara dimatikan sebelumnya dan dibagi depankan sebelum dan sebagainya lah ya. Jadi ini adalah bentuk ataupun acuan untuk kata kerja. Jadi apabila kita sudah memahami dan menghadam semua bentuk kata kerja ini dengan baik dan sudah menghafal sifil-sifil yang kita minta semua hafal dengan baik, kalau tak dapat hafal pun ingat saja insya-Allah, dengan mudahnya kita akan dapat membezakan antara kata kerja yang kita belajar ini dengan kata nama biasa ataupun noun. Bermaksud perkataan yang terkeluar ataupun tidak dapat masuk wazan-wazan ini, yang tak dapat match dengan wazan ini, tak dapat kita masukkan dengan wazan ini, maka perkataan itu akan ditendang menjadi noun ataupun kata nama biasa. Itu saja cara dia. Itu cara dia. Hari ini kita akan tunjukkan macam mana kita nak bezakan di antara kata kerja ataupun verb ini dengan kata nama biasa. Baik, kita ambil beberapa surah daripada juzuk amma untuk kita membuat sedikit pembelajaran bagaimana kita nak bezakan, nak menentukan perkataan tersebut itu adalah kata kerja. Maknanya kalau kata kerja, dia akan ada madhi, mudhari' dan amar dan dan kata nama biasa. Kata nama biasa tu macam-macam lah, kita akan belajar dalam pelajaran-pelajaran akan datang insya-Allah. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran pemisah di antara kata kerja yang kita belajar sebelum ini dan kata nama. Selepas ini kita akan mempelajari kata nama. Bagaimana kata-kata nama itu terbentuk daripada wazan-wazan tadi Jadi untuk membezakan di antara kata nama dan kata kerja mudah apabila kita sudah menghafal semua wazan-wazan dan kriteria-kriteria kata kerja dan wazan-wazannya dalam pelajaran-pelajaran sebelum ni. Baik, kita ambil daripada surah Al-Kafirun. Kita lihat satu persatu perkataan suratul Kafirun. Perkataan suratul Kafirun ini semua adalah kata nama biasa, bukan kata kerja apakah tanda-tanda yang ada pada perkataan ini yang tidak ada pada kata kerja fa'il madhi, fa'il mudhari' dan fa'il amar kita belajar sebelum ni, iaitu tanda ta ini ta bulat ini ataupun ta marbutah ini memang tidak ada di dalam senarai wazan kata kerja, tak ada. Jadi tanda pertama untuk kata nama ialah ta ni ta bulat ni. Ta bulat ini hanya ada pada kata nama saja. Sebab dalam wazan yang kita belajar sebelum ni, sebanyak berapa wazan? 9 wazan campur dengan madhi, mudhari', amar kali 3 dan campur dengan pelaku dia lagi, tidak ada satu pun yang ada ta bulat. Pasal tak? Yang ada pun ta macam ni.
ta macam ni. Ini ta muannas nama dia. Tapi ta bulat ini, ta yang berbentuk simpul macam ni, salah satu daripada tanda perkataan itu adalah kata nama biasa. Jadi tidak timbullah dia ni fa'il madhi ataupun fa'il mudhari' ya. Dan satu lagi, al-kafirun contohnya, al-kafirun. Perkataan al-kafirun ini ya. Al-kafirun ini juga tidak ada di dalam senarai kata kerja yang kita senaraikan ni, perkataan yang ada alif lam di awalnya. Tidak ada. Jadi automatiknya perkataan yang ada alif lam kita kategorikan dia sebagai kata nama biasa ataupun noun. Baik, jelas insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim ya. Belum ada lagi kita jumpa perkataan yang ada bagi bawah permulaan dia untuk fa'il madhi, mudhari' ataupun amar ya. Belum ada lagi bismi. Jadi semua ini perkataan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim ini semuanya adalah kata nama biasa. Tidak ada satu pun kata kerja. Ya. Lagipun perkataan Allah ini adalah isim lah ya. Lafzul jalalah. Ar-Rahman ada alif lam, Ar-Rahim semuanya alif dan lam, maka dia tidak akan terlibat dengan kata kerja. Baik, kita pergi kepada perkataan seterusnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul Qul, perkataan qul ini ada tak wazan kata kerja yang ada qul? Qul yang hujungnya, yang akhirnya dimatikan ya. Ada, iaitu fa'il amar ya. Fa'il amar daripada wazan nombor 1 sekiranya huruf tengahnya mempunyai huruf illah ya. Qala yaqulu, fa'il amarnya adalah qul. Jadi dia adalah kata kerja, iaitu kata kerja amar ataupun dalam bentuk suruhan. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Ya ayyuha ini adalah perkataan ini kita namakan dia sebagai huruf ya. Dia adalah alat ataupun huruf yang digunakan untuk memanggil ya. Dia adalah gabungan beberapa perkataan. Ya, wahai, ayyuha ya. Wahai lah maksudnya, tapi kita tak perlulah terangkan sikit. Dia adalah untuk memanggil. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Ayyuhan nas, ya ayyuha ini adalah untuk panggilan ya. Okey, perkataan al-kafirun ini kita katakan dia adalah kata nama biasa ya. Dia bukan fa'il madhi, bukan fa'il mudhari', bukan kata kerja. Kerana apa yang membezakan dia ialah dia mempunyai alif dan lam ini ya. Alif dan lam ini adalah tanda kata nama biasa. Sebab dalam kata kerja yang kita belajar ini tidak ada satu perkataan yang di awalnya ada alif lam ya, tak ada. Jadi kalau ada alif lam je, dia adalah kata nama biasa noun. Baik. Seterusnya la a'budu ma ta'budun. Perkataan la ni mana tidak a'budu ni adalah kata kerja ya, kata kerja. A'budu kata kerja, kata kerja mudhari' ya. Macam mana kita tahu dia mudhari'? Sebab hamzah itu di awal, hamzah itu a'budu, bermaksud dia punya pelaku dia adalah saya. A'budu tanda mudhari'nya adalah hamzah, a'budu ya. Jadi dia adalah fa'il mudhari'. Ini adalah kata kerja ya. Dan seterusnya adalah ta'budun. Ta'budun ini juga kata kerja. Ini juga kata kerja mudhari', di mana ta ini adalah ta tanda mudhari', wa ini tanda ramai, dan nun ini adalah tanda bagi depan marfu' ya. Jadi ta'budun ini menunjukkan dia ni kedua perkataan ini adalah kata kerja. A'budu dan ta'budun. Manakala ma ya, ma di dalam bahasa Quran ni mempunyai banyak makna ya, lebih daripada 5 atau 6 makna. Jadi apa yang ini bermaksud apa yang. Jadi dia beberapa perkataan khas yang kita akan belajar nanti dalam bab yang terakhir. Kita akan kategorikan perkataan yang tidak ada kata dasar itu insya-Allah ya. Jadi wala antum a'biduna ma a'bud. Baik. Tengok ya, perkataan wala antum tu tidak ada masalah tu. Ini adalah antum ini adalah dhamir, kata ganti nama, dan waw dan la ini adalah dikira sebagai haraf ataupun huruf ya. Jadi abidun ni, perkataan abidun ini dan perkataan a'budu di akhirnya, a'budu ini kita kata a'budu sama dengan atasnya lah. A'budu ini adalah kata kerja fa'il mudhari', a'budu ini juga kata kerja fa'il mudhari' ya. Tapi perkataan abidun ini, bagaimana kita tahu bahawa perkataan ini kata nama ataupun kata kerja? Baik. Cuba perhatikan pada abidun ya. Ada tak wazan kata kerja yang kita belajar sebelum ni, fa'il madhi ke fa'il mudhari' ke ataupun fa'il amar yang boleh masuk dengan wazan abidun? Ada tak? Kalau kita nak kata fa'il madhi tidak ada abidun, tak ada. Fa'il madhi ialah abadah ya.
Yang adanya ialah abadah. Tak panjang kan ni. Orang kata ada wazan nombor 4. Wazan nombor 4 dia bukan abidun, dia abada. Abada. Dia tidak ada abidun, tidak ada wazan abidun, tak ada. Jadi kalau nak jadi wazan nombor 4 dia kena mesti abada. Yu'abidu. Tapi ini bukan abada yu'abidu, ini abidun. Menunjukkan perkataan abidun ini dia adalah kata nama, ya. Noun. Dia bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Dia bermaksud orang-orang yang menyembah. Kita akan belajar lepas ni insya-Allah, ya. Jadi abidun. Jadi dia ni abidun adalah kata nama biasa. A'budu ini adalah kata kerja fi'il mudhari'. Baik. Kalau di kata nama biasa dia tidak ada lagi lah orang yang buat masa madhi ke mudhari'. Pelakunya siapa, tak ada lah. Dia perkataan yang melibatkan kata nama sebiji macam tu je. Dia tidak ada masalah yang lain yang perlu kita tahu 5 elemen sebagaimana kita tahu bab-bab berkenaan dengan kata nama, kata kerja dulu. Dia tak sama, ya. Dia senang saja. Jadi abidun bukan kata kerja. Tadi tak ada madi, tak ada mudhari' lah. Begitu juga dengan ayat seterusnya, wala ana abidum ma abattum. Baik. Wala ana abidun. Apa perkataan abidun ni? Perkataan abidun ini ada tak perkataan ini ataupun wazan seperti ini yang boleh masuk dengan kata kerja? Tak ada. Yang ada dalam kata kerja ialah abada, abada, ya'budu. Tidak ada perkataan abidun. Lagipun dia hujung dia ada tanwin. Tanwin, ya. Tanwin itu. Jadi kalau ada tanwin itu sah-sah dia ni adalah kata kerja biasa. Yang kita akan pelajari selepas ni insya-Allah, ya. Abidun. Jadi abidun ini bukan kata kerja. Dia adalah kata nama biasa. Orang yang menyembah. Abattum. Abattum itu adalah kata kerja. Boleh masuk dengan fi'il madhi iaitu abada. Dan abada ini ditambah dengan pelaku tum jadi abattum. Ini perkataannya. Jadi dia sah-sahlah bahawa perkataan ini adalah kata kerja madhi, pelakunya ialah tum. Baik, wala antum abidun lagi. Ma a'bud abiduna. Sama juga dia ni adalah kata nama biasa. A'bud adalah fi'il mudhari'. Lakum dinukum. Lakum dinukum ni dua perkataannya. Lakum untuk kamu. Din. Din, perkataan din ini adalah agama, ya. Dia perkataan din ini ada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Dia tak. Dia bukan kata kerja. Dia perkataan biasa. Din, agama yang tak boleh masuk dalam ni, ya. Tak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kata nama ialah perkataan yang tidak dapat masuk dengan wazan kata kerja. Itu saja yang perlu kita tahu. Iza jaa nasrullahi wal fath. Tengok, ya. Iza, dia kata iza ni memang dia adalah zaraf. Zaraf maksudnya melibatkan masa. Apabila. Iza jaa. Yang kata iza ni fi'il madhi fi'il mudhari' tak ada. Tak ada fi'il madhi fi'il mudhari' tak ada yang macam tu bentuknya. Iza tak ada. Ya, tak ada. Yang bagian bawah mula-mula ni memang tak ada. Ja'anya adalah fi'il madhi. Ja'a di tengahnya ada huruf illah. Jadi dia punya apa nama ni wazannya ialah fa'ala, ya. Ja'a. Nasru ni kalau kita tanya dia ni fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Tak, dia bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Jadi dia fi'il apa? Dia bukan fi'il, dia bukan kata kerja. Dia adalah kata nama biasa, ya. Sebab di dalam pelajaran kita, nasru ni, perkataan nasru ini tidak ada perkataan yang bentuk macam ni yang boleh memasuki wazan-wazan yang tidak ada. Yang ini bukan nasru, ini nasara. Kalau dia masuk wazan nombor misalnya intasara, tak ada perkataan an-nasru sini. Tak ada, tak boleh masuk. Tak boleh masuk ke wazan ini. Jadi senang apabila kita dah hadam dan hafal semua wazan ini, maknanya yang terkeluar daripada yang tak boleh masuk wazan ini, maksudnya dia ditendang menjadi noun biasa, ya. Jadi an-nasru noun biasa. An-nasru pertolongan. Dia tidak ada fi'il madhi, tidak ada fi'il mudhari' sebab dia maknanya pertolongan. Kalau makna tolong, ya, dia tolong, saya tolong. Tapi kalau pertolongan, dia adalah noun biasa. Yang kita akan belajar selepas ni insya-Allah. Apa jenis noun ni insya-Allah, ya. Al-fathu juga dia adalah noun biasa. Tandanya adalah alif dan lam ni. Dengan jelas kita dapat tahu bahawa dia adalah kata nama biasa. Ra'aita fi'il madhi, ya. Kita tahu fi'il madhi bentuk dia ra'aita, fa'alta. An-nas dia ni kata nama biasa. Jadi sebabnya ada alif lam,
Yadkhuluna ni fa'il mudhari', sebabnya dia boleh masuk dengan wazan fa'il mudhari', iaitu wazan nombor yadkhuluna, wazan nombor 1. Jadi sahlah dia bahawa dia adalah kata kerja biasa. Fi dini, din ialah kata nama biasa. Fi dinillahi afwaja, ini ada tanwin ya. Allah ada alif lam, afwaja ni tanda dia punya noun dia adalah kan dia ada tanwin ini. Perkataan yang ada tanwin bawah ke atas ke ataupun depan, secara automatik dia tak boleh masuk dengan kata kerja, jadi dia ditendang menjadi noun biasa. Dan dini ni pula ni, macam mana kita tahu dia tu ada kata noun biasa? Mungkin yang boleh membantu dia ialah bagi bawah ni, sebab tidak ada kata kerja ataupun fa'il madhi, fa'il mudhari' dan fa'il amar yang kita belajar ni ada baris di bawah, tak ada. Jadi dia automatik di baris bawah ni mandi adalah kata nama biasa. Lagipun dia ada fi di hujung ni, biasanya kalau ada fi di hujung ni sah-sahlah dia ni adalah kata nama biasa, bukan kata kerja. Fasabbih, maka boleh masuk, fasabbih ni boleh masuk dengan kata kerja, iaitu kata kerja amar. Fasabbih, sabbaha yusabbihu, bihamdi. Bihamdi ni ada masalah sikit kita nak faham dia. Dia ni adalah kata kerja fa'il madhi atau fa'il mudhari'. Ada orang bertukar, dia kata ni fa'il madhi. Fa'il madhi dia tak ada mati tengah ni, dia tidak ada. Yang ada fa'il madhi ni ialah hamida ya. Hamida, sami Allahu liman hamidahu, hamida. Jadi hamida itulah kata kerja. Tapi kalau alhamdu, surah al-Fatihah, alhamdu, hamdi, dia ni adalah kata nama biasa. Kata nama biasa ya. Sebab tidak boleh masuk dengan kata kerja, tak boleh masuk dengan wazan kata kerja. Jadi dia kata nama biasa. Dia bukan memuji, tapi dia pujian. Maka bertasbihlah engkau dengan memuji, dengan puji Tuhan kamu. Dia bukan memuji, bukan kata kerja tu. Kita akan belajar lepas ni insya-Allah bentuk-bentuk kata nama macam ni insya-Allah. Kita akan belajar lepas ni. Rabbika ni ada dua perkataan. Rabbika di bawah ni maknanya confirm dia bukan kata kata kerja, noun biasa. Rabbika. Wastaghfiruhu ni adalah fa'il amar. Kita dah belajar dah pattern ini. Istaghfara yastaghfiru, istaghfir fa'il amar. Innahu kana ni adalah fa'il madhi, boleh masuk. Tawaban asalnya tanwin di hujung tu. Ini adalah noun biasa. Itu adalah antara cara-cara yang boleh membantu kita membezakan di antara kata nama biasa dan kata-kata kerja yang kita belajar sebelum ni, fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar dan juga majhul dan sebagainya. Ini amat penting untuk kita mempelajari benda-benda ni, kerana kalau kita tak dapat membezakan antara kata kerja dengan kata nama biasa, dia akan ada masalah sikit lah ya nanti apabila kita dalam tahap-tahap yang seterusnya. Jadi cukup untuk hari ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.